Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pengajian kitab kita Al-Jauharul Mauhub. Tajuk kita pada malam ini masih lagi di bawah tajuk kelebihan birrul walidain, kelebihan berbakti kepada kedua ibu bapa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat daripada hadis marfu' sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, atas dia lagi ya. Dari riwayat daripada hadis marfu'. Dan hadis ni terus diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis marfu' seperti nuhina, ditegahkan kami. Siapa tegah tak disebut. Ditegahkan kami sedangkan berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis itu marfu'. Nuhina, ditegahkan kami, umirna, diperintahkan kepada kami. Ini di antara hadis marfu'. Contohnya fa'alna, kami telah lakukan, sedangkan berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga disebut sebagai hadis marfu', disebut sebagai hadis marfu'. Contohnya hadis marfu' an daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga hadis marfu', hadis marfu'. Ada beberapa keadaan dan juga ada beberapa bentuk-bentuk lapas-lapas yang menunjukkan bahawa hadis marfu' diangkat terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat daripada hadis marfu', sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada melihat akan mukaku tiga orang. Pertama, orang yang mendahakakan bagi dua ibu bapanya. Yang kedua, orang yang meninggalkan sahutku, yakni jalanku, sunnahku. Dan orang yang meninggalkan sunnahku, yakni jalanku. Dan yang ketiga, orang yang tiada berselawat atasku apabila disebut akan namaku pada sisinya, disebut akan dia dalam kitab Al-Jauharul Munazzam. Al-Jauhar, dia bukan Jauharul Munazzam. Nama kita ni Al-Jauharul Munazzam. Jadi Syekh kita memetik dalam sebuah kitab yang bernama Al-Jauharul Munazzam. Ada ini marfu' kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa tiga golongan ini tidak akan dapat melihat aku di akhirat besok. Maksudnya bila tak dapat lihat ni, bermakna Nabi SAW tidak akan memberi syafaat kepada mereka. Yang pertama, iaitu orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Yang pertama, iaitu menderhaka bagi dua ibu bapanya. Orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa, mereka ni tidak akan dapat melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itulah
Disebut dalam beberapa hadis lain bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la yadkhulal jannata aaqun, tidak akan masuk syurga bagi orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa, wala mannan, dan orang yang suka mengungkit-ungkit di atas pemberian yang telah diberi, wala mudminu khamrin, orang yang berkekalan minum arak, orang yang berkekalan minum arak. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sahih menunjukkan bahawa mereka yang derhaka mak bapak ni tidak ada masuk syurga, dan begitu juga tidak akan melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat besok. Ditanya kepada Ka'bul Ahbar, seorang ulama yang alim, asalnya beliau ahlul kitab, kemudian memeluk Islam. Beliau cukup mahir tentang kitab-kitab para nabi alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu. Kita Injil, Zabur, Taurat ni beliau memang mahir. Yang disebut sebagai ahlul kitab, disebut sebelum ini dia ahlul kitab tapi masuk Islam, dan menjadi orang alim juga bila masuk Islam, kerana beliau telah mengetahui banyak kitab-kitab yang sebelum ini. Ka'bul Ahbar namanya. Sekiranya riwayat yang beliau sebut itu bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terima sebagaimana soalan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kami boleh meriwayatkan daripada ahli kitab? Rasulullah bersabda, hadis wala haraj, riwayatlah dan tidak ada halangan sekiranya ianya adalah bertepatan dengan hadis dan juga Al-Quranul Karim. Maknanya riwayat daripada Bani Israel ataupun disebut sebagai Israiliyat, orang kata. Tidak semua ditolak kecuali ianya bertentangan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu'ila Ka'bul Akhbar an uquqil walidain ma huwa. Ditanya kepada Ka'bul Akhbar, apakah yang dimaksudkan derhaka kepada kedua ibu bapa? Kata Ka'bul Akhbar radhiyallahu an, qala huwa idza aqsama alaihi abuhu aw ummuhu lam yabarra qismahuma ataupun qasamahuma, lam yabarra qasamahuma. Apabila seorang ataupun apabila ibu ke bapa ke bersumpah dia nak melakukan sesuatu, dia nak buat ni, anak ni tak mau tunaikan, atau mak ni ada nazar ke ada apa ataupun ada hajat, dia cakap kepada anak dia, mak ni sebenarnya nak buat ni, anak ni buat dia je, tak buat pun. Sedangkan benda tu dia nak buat, dia nak buat seorang tak boleh, dia minta anak dia supaya laksanakan, anak ni tak laksanakan, itu juga masuk derhaka. Wa idza amarahu bi amrin lan yuti' amrahu atau amrahuma, bila diperintahkan melakukan sesuatu dan dia tidak taat dengan perintah tersebut, ia derhaka. Wa idza sa'alahu, apabila ibu atau bapa ini minta ke anak ni syai'an lam yu'tihima, dia tak beri kepada kedua ibu bapa dia ni, maka inilah dinamakan orang derhaka, anak derhaka. Wa idza u'tuminahu, ataupun apabila i'tamanahu, apabila dua-dua orang ini iaitu ibu atau bapa mengamanahkan kepada anak ni, khanahuma, dia khianat pada kedua ibu bapa dia, juga termasuk orang yang derhaka. Ditanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang mereka yang diletakkan oleh Allah Ta'ala di akhirat besok di antara syurga dan neraka. Ada sebuah bukit yang dinamakan A'raf, namanya Suratul A'raf. A'raf ni ialah satu bukit di antara syurga dan neraka. Dia boleh nampak syurga dan dia boleh nampak neraka. Nak kata dia masuk syurga tidak, nak masuk neraka pun tidak. Jadi minta kepada Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas tafsirkan apakah yang dimaksudkan Al-A'raf. Al-A'raf. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan maksud Al-A'raf, ammal a'rafu fahuwa jabalun bainal jannati wan nar. Al-A'raf ialah satu bukit di antara syurga dan neraka. Wa innama summiyal a'raf li'annahu musyrifun 'alal jannah wan nar
wa alaihi asjarun wa thimarun wa anharun wa uyun. Adapun dinamakan Araf kerana sesungguhnya Araf itu menghadap ia di atas syurga dan neraka. Dia boleh nampak syurga pun boleh, neraka pun boleh. Wa alaihi wa alal Araf. Di atas Araf ini asjar, ada pokok, wathimar wal anhar wa uyun. Ada pokok, ada buah, ada sungai. Dia memang cantik. Al-Araf ni. Adapun lelaki yang mereka ini keluar berjihad tanpa mendapat keredaan ibu bapanya, terbunuh di dalam peperangan, maka dia tak boleh masuk neraka sebab dia mati syahid. Wa mana'ahum uququl walidain min dukhulil jannah, tapi dia tak boleh masuk syurga sebab dia tidak ada keizinan daripada mak bapak dia. Bapa kata, mak dia kata tak payahlah pergi jihad, tak payahlah. Dia pun pergi juga kan. Terkorbanlah di dalam medan peperangan. Nak masuk neraka tak? Nak masuk syurga sebab dia haka pula. Maka mereka ini diletakkan oleh Allah Ta'ala satu tempat yang dinamakan Al-Araf. Fahum alal araf hatta yaqdiyallahu fihim amrahu, sehingga Allah menjatuhkan atau sehingga Allah memutuskan urusannya ni. Tapi mengikut riwayat mereka ni akan masuk syurga. Mengikut riwayat dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah, sebab dia tidak akan berkekalan di atas Araf. Sebab syurga dan neraka dua je, sama ada masuk syurga ataupun masuk neraka. Begitu sekali, walaupun ianya telah gugur dalam medan peperangan syahid kerana derhaka mak bapak, diletakkan oleh Allah di Bukit Araf. Ini tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Satu kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melihat seorang lelaki telah mengandung ataupun menanggung ibunya, mana didukung di atas tengkuknya. Wa huwa yatufu biha haulal Ka'bah, dalam keadaan dia sedang tawaf. Mana didukung mak dia ni, didukung mak dia tawaf. Mai boleh begitu. Sekarang wheelchair lah. Dulu didukung je tu bawa mak dia tawaf. Faqala ya Ibnu Umar, aturani jaziyatuha. Wahai Abdullah Ibnu Umar, dia kata, apakah balasan pahala bagiku, ataupun apakah pahala yang aku dapat dengan aku berkorban mendukung ibuku ini tawaf? Mana dia rasa itu sudah terbalas berbakti kepada ibunya. Adakah sekadar kita bawa pergi umrah, kita tawaf, kita dukung ibu kita, sudah terbalas budi dan juga terbalas segala pengorbanan ibu bapa membesarkan kita sebelum ini? Apa dijawab oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Qala, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha walakin ahsanta. Dia kata setakat dukung ni tidak terbalas lagi titisan-titisan air susu yang diberi minum kepada kamu. Setakat talqah, dukung satu, dukung dua, tiga, empat ini tidak akan terbalas segala pengorbanan ibu kamu membesarkan kamu. Santa, tapi apa yang kamu lakukan ini bagus. Wallahu yusibuka alal qalil katsiran. Allah akan memberikan pahala kepada kamu yang sedikit itu kan diberbanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana nak balaskan budi ibu kita yang telah membesarkan kita sekarang ni, setakat bawa umrah sekali, buat dukung ni pun tidak terbalas lagi, tidak terbalas. Mana jangan derhaka pada mak bapak begitu. Yang derhaka dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan pada Wahab Ibn Munabbih radhiyallahu an, katanya
innallaha ta'ala auha ila Musa salawatullahi wassalamu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Apa wahyu Allah kepada Nabi Allah Musa? Ya Musa, waqir walidaika. Wahai Musa, berbaktilah kamu kepada kedua ibu bapa kamu. Fa inna man waqqara walidayhi madattu fi umrihi. Barang siapa yang berbakti taat pada kedua ibu bapanya, nescaya ku panjangkan umurnya. Allah berfirman. Orang yang berbakti kepada kedua bapa ni, insya-Allah umurnya dipanjangkan oleh Allah. Ada ulama kata umur ni ialah qada' mubram. Qada' mubram. Apa makna qada' mubram? Qada' yang telah ditentukan. Ada ulama kata qada' mubram, mati tu baru mubram. Selagi mana tak mati belum mubram. Ada ulama kata ya mubram sudah ditentukan oleh Allah kalau umurnya 80 tahun, 80 tahun. Apa maksud dipanjangkan umur oleh Allah? Dipanjangkan umur oleh Allah memberi maksud bahawa umurnya telah diberkati oleh Allah. Kerana berbakti pahala itulah maksudnya panjang umur yang ada. Dipanjangkan oleh Allah umur yang ada ni dalam keadaan mendapat pahala kerana taat kepada kedua ibu bapa. Ini tafsiran yang kedua di kalangan ulama hadis, maksud panjang umur berbakti kepada kedua ibu bapa. Wa wahabtu lahu waladan yuwaqiruhu. Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, akan kukurniakan baginya zuriat yang juga berbakti kepada dia nanti. Kalau hamba Allah ini berbakti pada mak bapak dia, besok dia dapat anak berbakti kepada dia. Wa man aqqa walidayh, barang siapa yang derhaka kepada kedua ibu bapanya, fi umrihi, pada ketika umurnya, wa wahabtu lahu waladan ya'uquhu, maka aku akan zuriatkan kepada dia anak yang derhaka juga kepada dia. Derhaka kepada kita. Oleh sebab itu, kita jangan derhaka pada mak bapak. Kalau kita derhaka, kita akan dapatlah anak juga derhaka kepada kita. Terus lagi kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan yang kedua, yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang meminggirkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam alasan. Orang zaman sekarang ni macam-macam alasan. Ini masalih mursal, ini adalah kemaslahatan. Inilah nama dia macam-macam lah, daruriyat. Ini tahsinat. Ini bukan dalil yang dipersetujui, disepakati oleh para alim ulama. Dalil-dalil yang tidak disepakati oleh para alim ulama. Bukan semua ulama bersetuju. Maqasid. Ini maqasid syariah. Adakah maqasid itu merupakan satu dalil yang dipersetujui semua? Dalil ni 4 sahaja. Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang lain itu disebut istidlal nama dia. Yang disebut oleh Al-Imam As-Subki dalam kitab beliau Jam'ul Jawami' Babul Istidlal. Apa babul istidlal? Di sana ada dinamakan iaitu masalih maslahah. Di sana ada dinamakan uruf. Di sana ada dinamakan istihsan. Nama dia istihsan. Satu yang dipandang baik. Tak ada dalil, tapi dia baiklah. Begitu. Istihsan. Contohnya kalau kita pergi ke tandas awam, membuang air besar ialah RM1, buang air kecil 50 sen. Ini nak pakai hukum apa RM1 ni? Nak katakan hukum menyewa, mesti kita tahu tempoh kita menyewa tempat tu. Mana tandasnya? Masuk-masuk semua penuh. Pakcik ni dah tua, dia tak boleh tandas mencangkung, dia nak cari tandas duduk. Tengok-tengok, mencangkung semua tak ada. Tadi dah bayar RM1, boleh? Bukan? Nak kata macam mana? Jadi nak dikatakan menyewa, mesti tempoh menyewa, tempat yang tertentu,
masa, kedudukan, semua kena tahu. Macam kita sewa rumah. Nak kata sewa, bukan sewa. Nak kata sewa, bukan sewa. Dah tu, kena bayar. Ya kena bayar. Tak bayar, pakcik, pergilah kencing tepi jalan tu. Dia kata. Macam mana? Jadi ulama kata istihsan. Nama dia istihsan. Ini istihsan nama dia. Suatu yang dipandang baik di sudut hukum syarak kerana tak ada cara lain, terpaksa juga. Istihsan nama dia. Kita tidak boleh terus menjangkau istihsan sekiranya ada dalil yang lebih kuat, iaitu berkaitan Quran, hadis dan ijma'. Kecuali dalam keadaan tertentu baru boleh istihsan. Tak boleh tiba-tiba kita istihsan. Kita tak boleh laksanakan zaman sekarang ni hukum Allah. Kerana masyarakat tak tahu lagi. Kerana masyarakat majmuk. Adakah kita menafikan sifat ilmu Allah? Sampai bila? Kita nanya sampai bila? Nak tangguh ni sampai bila? Takkan sikit pun tak boleh. Kalau tidak boleh semua, jangan ditinggalkan semua. Ma la yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tak boleh semua, jangan sampai tinggal semua. Tak boleh. Tak boleh katakan tak sesuai zaman sekarang. Rosak akidah kamu. Kamu menafikan sifat ilmu Allah. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu masa akan datang. Rosak akidah. Dari sudut maqasid, di sudut mana? Maqasid bukan merupakan satu dalil yang kukuh. Dia adalah satu cabangan daripada istidlal nama dia. Yang perlu dipahami dalam ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh. Begitu. Ini kena faham dan perlu kita memang betul hadam dalam ilmu usul fiqh. Dalil yang disepakati ialah 4. Semua ulama bersepakat. Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Lain tu adalah dalil yang diperselisihkan di kalangan para ahli ulama, kecuali dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu. Nama dia istihsan. Contohnya, kita ni dilanda satu masa air tak ada. Jadi pakat semua berpakat kita gali telaga. Dalam pula tu telaga. Hampir 30 kaki ke dalam bawah ada telaga. Gali-gali adalah air. Bawah sekali. Inilah sumber air bagi penduduk di situ. Tiba-tiba ada seorang budak pula, dia pergi kencing pula dalam telaga ni. Macam mana? Itulah air telaga kita itu aje lah. Macam mana? Nak tutup semua? Nak minum macam mana? Maka di sinilah disebut istihsan. Kalau dia kencing, kita istihsankan pandang yang baik. Barangkali kita timbakan lebih kurang 30 timba ditimbakan air. Dan ditambah semula dengan 30 timba air yang bersih. Lepas tu kita tengok memang tak ada bau kencing budak rasa pun okey. Sebab tak ada sumber air lain lah. Maka muka istihsan kata air tu suci lagi menyucikan. Nampak dia? Ni istihsan nama dia. Istihsan. Masalih, iaitu masalih marsalah dia. Ataupun di sudut maqasid dia, maqasid syariah, sebab itu keperluan orang. Ini maqasid. Yang kita faham, di sudut maqasid, yang ramai orang sebut maqasid ni, maqasid ketika mana? Bukan terus kita boleh sebut maqasid, kita pun tak tahu istilah maqasid tersebut. Tak boleh langkau terus, gitu. Contohnya, disebut oleh ulama, kadar najis, yang boleh kita bawa semayang ni, ada najis sikit. Kadar mana? Ulama kata kadar uruf. Urufnya macam mana? Nak tahu uruf? Contohnya Haji Rahman ada kain ni, darah. Haji, darah tu. Oh, darah sana. Tadi lutut saya ni kena pacat. Sebab petang tadi pergi kebun, hujan-hujan ni banyak pacat. Tahu kan? Jadi kena darah pacat. Tadi okey, kita ambil air liur dengan kertas letak. Itu paling cepat pun. Ataupun taik cacing. Abang tahu. Orang dulu pakai taik cacing je. Jeffrey tu. Pacar ambil taik cacing, tak gitu. Sekarang budak pun taik cacing pun kita tak nampak dah cacing. Taik cacing pun tak nampak dah sekarang. Taik cacing. Kejapnya. Dia kering. Tak payah Aidin. Okey dah nampak macam kering. Kita semayang waktu maghrib. Allah tergesek-gesek, keluar darah.
Kadar mana yang dibolehkan? Kadar uruf. Uruf ni besar mana? Uruf ni, ulama kata uruf yang dibenarkan, iaitu sekadar duit 5 sen. Macam mana boleh tahu duit 5 sen? Mana dalil? Iaitu dia ambil semua hukum, kadar yang membolehkan kita beristinja kadar mana. Contohnya kita buang air besar, kita boleh istinja menggunakan batu. Iaitu dengan syarat najis tidak melampaui tempat keluar najis. Oleh sebab itu tempat keluar najis ini ianya tidak besar, lebih kurang duit 5 sen saja. Jadi ulama mengambil pendekatan nak diukur besar mana betul-betul, tak ada orang tahu. Maka lebih kuranglah sebesar duit 5 sen. Sebesar duit 5 sen. Itulah kadarnya. Ini nama uruf. Uruf. Sebab tak boleh suka takkan seorang-seorang nak ukur. Maka dia ambil uruf pandangan umum kata lebih kurang duit 5 sen. Ini nama dia istidlal nama dia. Istidlal. Itu sumber hukum. Sumber hukum. Kita tak boleh jangkau terus. Sunnah Nabi SAW, kalau tidak mengamalkan sunnah Nabi, dalam dunia ni tidak mau beramal dengan sunnah Nabi, tak percaya dengan sunnah Nabi SAW, maka di akhirat tidak akan dapat tak akan dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi nak mendapat syafaatnya. Dalam dunia pun tak suka orang berselawat. Tak suka dia selawat. Selawat dia tak suka. Rimeh aku dia kata. Dia kata rimeh. Selawat apa dewa-dewa sangat. Muhammad ni yang kata Muhammad. Tak pernah sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pecahan Syiah Batiniyah nama dia. Saya akan uraikan pengajian akan datang. Tadi tak sempat. Masjid Al-Azim. Syiah ni macam-macam kategori. Di antaranya Syiah Batiniyah nama dia. Syiah Batiniyah ni dia ada batin, ada zahir. Ada neraka ni. Dia kata neraka zahir, neraka batin. Mana neraka? Marah telah neraka. Nampak ni? Neraka Allah sebut neraka. Telah sifat amarah, telah neraka. Itu yang kita dengar dalam YouTube, ada ustaz-ustaz ni, neraka. Tu Syiah Batiniyah dia tu. Pecahan daripada Syiah Batiniyah ni menusuk dalam ajaran hakikat. Jangan hakikat ada solat batin, solat zahir. Ada dinamakan mahsyar zahir, mahsyar batin. Saya dah solat dah. Yang penting ingat Tuhan, dia kata. Tadi semayang. Faham ke apa itu semayang? Ni gigi hakikat ngajar. Ni semayang maghrib ni. Apa semayang? Apa semayang? Tahu tak apa semayang? Dia tanya soalan pula. Yang kau tak semayang? Kau tak semayang ke? Kau tak nak tanya kenapa kau tak semayang? Aku dah semayang kira lah. Ada rukuk, ada itilah, Allah dah terima. Allah tidak akan mensia-siakan daripada kau tak semayang. Maka mentafsirkan semayang ini ialah salat, memberi maksud doa. Doa dah kata. Kalau Islam ke kafir ke? Tak ada beza dia atau orang lain. Ini Syiah Batiniyah telah menusuk dalam ilmu tasawuf sehingga menular ke negara-negara orang Islam ni, dinamakan ajaran hakikat nama dia. Ajaran hakikat. Belajar tauhid sambil seokoknya ni. Saya sekarang sudah kenal Tuhan lah Ustaz. Orang semayang Isyak, dia tak semayang. Yang penting ingat, Tuhan tengok hati. Allah tidak memandang kepada jasad. Allah tidak memandang pada rupa. Tapi Allah pandang pada hati. Hati macam mana hati kamu bersih? Semayang pun tidak hati bersih apa? Kita tanya, Allah pandang hati. Betul Allah pandang hati kamu. Bersih hati kamu. Azan dilakukan. Kamu ngaji tauhid. Sudah kenal Tuhan. Depan ni saja dulu mengajar hakikat. Tak jauh daripada surau kita. Mengajar hakikat. Sekarang dah lari dah dia. Dah lari entah mana-mana dia pergi. Orang semayang Masjid Abdul Wahab, dia mengajar hakikat. Tak jauh daripada masjid. Tak jauh. Dia lari dah dia. Tunggu lama sikit, tangkap terus. Biar dia hakikat dalam penjara. Biar dia betul-betul hakikat dalam penjara. Kau kenal lah Allah dalam penjara. Betul hakikat, belum punya penjara, baru kau tahu. Dulu ada seorang hakikat. Dia kata saya tak, dia hakikat. Saya cakap,
Alah Datuk Mufti senang je. Ada penguatkuasa sekarang ni? Ada. Ambil keterangan dia, tangkap sekarang ni. Sekarang boleh tangkap. Apa dia cakap? Oh, jangan tangkap saya lah. Jangan tangkap saya. Saya sebenarnya tak tahu. Saya ingin minta tunjuk ajar daripada orang-orang yang pandai ni. Oh, tadi cakap banyak. Tadi semua ada hakikat lah apa semua. Bila kena tangkap, saya ni tidak faham. Banyak lagi tak faham. Kaki otak semua ni. Jangan percayalah. Golongan hakikat yang tak semayang, tak puasa, rambut panjang, rupa setan semua ni, semua tak betul punya belakang ni. Bukan itu sunnah Nabi SAW. Sama balik kita kata, qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan seterusnya, mereka bila dengar disebut nama Nabi SAW, tidak mau berselawat ke atas junjungan Nabi SAW, ni pun tidak akan dapat syafaat Nabi. Sebagaimana yang biasa kita dengar pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Asal membar baginda Rasulullah, membar Rasulullah SAW ni, ya 3 anak tangga saja. Beli buku di tanah suci Mekah, membar Rasulullah. Membar Rasulullah SAW. Buku dia warna hijau. Dia ada dalam bahasa Arab, ada bahasa Inggeris dan ada bahasa Indonesia. Bahasa Malaysia tak ada, bahasa Indonesia ada. Bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Indonesia. Cerita tentang membar Rasulullah SAW dan cerita tentang membar Rasulullah SAW, tempat Rasulullah bersandar ni, yang ditukarkan kepada membar yang lain, sehingga menangis pelepas tamar tersebut. Sehingga menangis yang Rasulullah SAW telah memujuk, adakah kamu nak sama-sama aku dalam syurga? Dia kata, bila sebut dalam syurga ni, terus diam. Terus dia diam sehingga dia reput. Sehingga apa? Reput. Dia ditunjukkan mula-mula 3, kemudian pembenaan yang seterusnya, sehinggalah jadi sekarang. Sehinggalah sekarang. Dia punya sejarah member Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah kita dengar yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Oleh sebab itu, tengkira berapa tangga khutbah? Member 3 kan? 3. Masjid Bukit Cina 3. Lagi kat mana ada 3 lagi? Ini ikut zaman dulu. Tengkira 3, 1 rendah ke tinggi ke dikira 3. 1, 2, 3. Perasan Jeffrey? Tengkira punya. Kuliah pergi Tengkira tak tengok? Betul. Ada 3. Ada 3. Sebab mengingatkan member asar baginda Rasulullah SAW ada 3 anak tangga. Yang ketiga itulah Jibril berkata, barang siapa yang mendengar namamu disebut, tidak mau berselawat ke atasmu hai Muhammad, tolong doakan masuk neraka dia. Rasulullah kata amin, masuk neraka. Memang betul-betul masuk neraka. Dikukuhkan dengan hadis yang kita baca ini. Ini hari Rabu ni boleh tengok Jeffrey. 3 ke 2 anak tangga dia di Tengkira. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan riwayat daripada Bahzu ibnu Hakim, daripada bapanya, daripada neneknya, daripada datuknya. Qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarru? Qala ummuk. Qala qultu summa man? Qala ummuk. Qala qultu summa man? Qala ummuka. Qala qultu summa man? Qala abuka. Summa al-aqrabu fal-aqrabu. Rawahu Tirmizi wa Ahmadu wal Hakimu. Diriwayatkan daripada Bahzu ibnu Hakim radhiyallahu an, daripada bapanya dan daripada datuknya. Nenek ni sama datuk dia. Sembahku, mana dia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Yang baca ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya harfun nida, memberi maksud ad'u Rasulullah.
ku panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habiballah, ad'u Habiballah. Ya Khalilallah, ad'u Khalilallah. Itu ya Rasulullah, ya Habiballah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan siapa aku berbuat bakti? Sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu engkau. Sembahku, dia tanya lagi. Kemudian siapa? Sabdanya, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu engkau. Sabdaku, sembahku. Kemudian siapa? Sabdanya ibu engkau. Sembahku. Tanya lagi. Kemudian siapa? Sabdanya bapa engkau. Yang keberapa bapa ni? Yang keempat dah. Bapa engkau. Kemudian yang terlebih hampir, maka yang terlebih hampir, iaitu akrab, yang hampir. Yang hampir. Termasuklah adik-beradik, kepada mak kita pun kita perlu berbaik, berbakti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil ummi fil birri wal ikram was silati wal ihsan. Al-khalah, makcik, ianya adalah kedudukan macam ibu kita. Dari sudut mana ulama hadis bahaskan? Fil birri, dari sudut kamu buat baik, wal ikram, memuliakan, wasilah, hubungan silaturahim, wal ihsan, dan berbaik, berbakti kepada mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Fal aqrab, pakcik, makcik, adik-beradik dengan ibu kita, adik-beradik dengan bapa kita, ianya perlu dihubungkan silaturahim dan berbaik dengan mereka, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, al-khalatu bimanzilatil ummi, rawahul Bukhari. Makcik ni macam mak kita, sebab dia satu darah, iaitu darah daging sama dengan mak kita. Seibu sebapa, apatah lagi seibu sebapa dengan ibu kita. Jangan buat tentu arah dengan adik-beradik ibu kita dan adik-beradik dengan bapa kita berdasarkan hadis yang kita baca, iaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis yang ke-1897, dan Imam Ahmad hadis yang ke-5503, dan Imam Hakim jilid yang keempat hadis yang ke-166. Mana hadis yang dalam kitab kita ni memang ada termaktub dalam Sunan Imam Tirmizi, dalam Mustadrak Imam Hakim, dan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya dan begitu pentingnya seseorang itu taat kepada kedua ibu bapa. Taat kedua ibu bapa. Yang pertama iaitu ibu. Barulah menyusuli selepas itu bapanya. Dua-duanya kena taat. Contohnya kita tengok kisah seorang wali Allah, Abu Yazid Bustami nama dia. Abu Yazid Bustami, kisah dia. Talabat ummi ma'an faji'tuha bihi fawajadtuha naimatan. Mak aku minta aku segelas air. Dah dia ambil air, dia tengok nak bagi kat mak dia. Tengok-tengok mak dia dah tidur. Faqumtu antaziru yaqazataha. Aku tunggu dekat mak aku ni sehingga dia bangun. Tak ada kata, mak bangun. Tadi nak sangat minum. Itu. Dia tak haus dah. Lain kali tak nak ambil macam ni. Kejap haus kejap tidak. Nak minum tu atas meja. Tak ada, dia tunggu gitu. Antaziru, dalam keadaan tunggu. Falamma istaiqazat, bila mana mak dia bangun, qalat ainal ma, dia kata, Yazid, mana air? Fa'ataituhal kuz, dan aku berilah air. Dia pegang gelas ni, dia pegang begitu, dia bagi. Wa qad kana qad salal ma' 'alal usbu'i. Air ni masa dia pegang, dia ada melimpah macam tu. Mana bila kita ambil air ni, dia pegang macam ni air ni. Masa dia nak pegang tu, jadi kerana dia pegang dalam keadaan berdiri,
Tak tidur-tidur. Dia tunggu mak dia bangun. Bukan letak, dia pegang sebab musim sejuk. Kalau dia letak, air jadi sejuk. Dia nak supaya air ni rasa suam-suam. Dia pegang gitu. Kalau musim sejuk, pegang. Ni bukan macam cawan sekarang ni. Tu macam kolej kita dulu. Kolej ayan dulu. Kolej orang panggil ayan kan. Ataupun pergi tempah kampung Jawa nya tu. Jenis begitu tu. Pakai ayan ataupun mangkuk ni. Musim sejuk, dalam keadaan dia pegang ni, disebabkan terlalu sejuk, melekat tangan dia. Macam dia jadi ais. Falamma akhastul kuz, bila aku ambil gelas tu, insarakha jildu usbu'i, mengelupas jariku. Fasalal damu. Kalau kita tarik-tarik begini macam dalam peti ais tu, mengelupas terseliat, terseliatlah daging kulit ni sehingga mengalir darah. Faqalat ma hadha, mak dia kata ngapa ni si Yazid? Fa akhbartuha, dia pun cerita, mak tadi saya bawa air, mak dah tertidur, dia saya pegang, kalau saya letak atas meja takut air tu jadi sejuk. Bila sejuk pula, mak bangun nak air, dah sejuk air, nak balik. Nanti takut tertidur, dia pegang dalam keadaan berdiri begitu. Allahu Akbar. Sampai terseliat kulit ni, keluar darah. Mak dia kata, ya Allah, kesian tu aku tengok kau ni. Faqalat, terus mak dia menadah tangan, Allahumma inni radiyatun anhu, wahai Tuhanku, aku redha anakku ni. Farda anhu, maka redhakanlah ianya. Dan semenjak dia mengandung, ketika mengandung, tak pernah menjamah benda yang haram. Ketika mengandung Yazid Al-Bustami. Maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Abu Yazid Al-Bustami menjadi wali Allah. Kita baca kitab tasawuf ni, berkata si Yazid Bustami, berkata Abu Yazid Bustami. Sebab apa ni? Macam mana Allah boleh bagi kemuliaan kepada Abu Yazid Bustami? Kerana dia baik dengan mak, berbakti. Dia beri sanggup pegang gitu, pegang gelas macam ni. Aku dah lah siang tak tertidur, malam pula tak tidur, aku pula jadi sakit macam ni. Dulu, sekarang ni boleh dalam termos kan. Dulu macam mana perjuangan dan juga mujahadah seorang anak yang bernama Abu Yazid Al-Bustami, begitu taatnya kepada ibu sehingga Allah mengurniakan dia. Di antara mustajabnya doa ibu dia, sehingga Abu Yazid Al-Bustami menjadi seorang ulama yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ketika mana Abu Yazid Bustami meninggal dunia, para ahli ulama bermimpi. Nampak dia dalam mimpi. Roh dengan roh ni boleh berinteraksi, ya. Roh dengan roh. Wa huwa yatiru fil jinan. Nampak dia terbang dalam syurga. Wa yusabbihu ar-Rahman, bertasbih kepada Allah. Faqala lahu, maka ditanya, roh dengan roh lah. Orang alim dengan orang alim ni boleh. Roh orang alim. Bima wasalta idza hadhil manzilah, dengan sebab apakah kamu wa Syekh Abu Yazid Bustami boleh sampai kedudukan ini? Qala birrul walidain, kena aku berbakti kepada kedua ibu bapaku. Wasabru ala syadaid, dan sabar di atas segala kepayahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam kitab kita ini bahawa berbakti kedua bapa ni adalah merupakan tuntutan daripada Allah. Sehingga berkata Abu Yazid Al-Bustami, al-abdul muti' li walidayhi wal muti' li rabbil alamin. Orang yang hamba yang taat kepada kedua bapanya, taat kepada Tuhan yang mentadbir sekalian alam ini, akan dimuliakan oleh Allah. Akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama balik kita kata. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin.
Dan riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara baca kitab Jawi lama ni, kalau ada daripada, selepas itu bagi bawah. Asalnya min, waruya an. Mana an, harfu jar, Rasul itu majrur. Itu cara orang baca kitab Jawi lama. Kalau dia baca daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia kurang mahir baca kitab Jawi. Dia kena perhatikan, kalau dia jadi fa'il, bacanya Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah, daripada Rasulullah, akan Rasulullah. Cara baca. Cara baca. Tu makna orang ni mahir baca. Kalau ikut sedap mulut, itu maknanya dia tak pernah talaki baca kitab Jawi lama. Dan sama balik kita. Dan riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mengaji pondok, dia cukup jaga. Dia cukup jaga. Kalau dia dengar diriwayat daripada Rasulullah, ini memang dia maknanya orang suruh baca kitab, dia baca kitab, tapi dia tidak mengambil ilmu secara talaki. Dan riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada dosa besar itu bahawa memaki seseorang akan dua ibu bapanya. Di antara dosa besar ni adalah maki kedua bapa. Para sahabat tertanya-tanya, adakah orang maki kedua bapa? Adakah orang ni memaki ibu bapa? Kita ni walaupun tak maki mak bapak kita, tapi kita maki mak bapak orang lain, adalah orang ni akan balas pula. Jadi seolah-olah kita maki mak kita juga. Celaka mak kau, bapak kau lagi celaka, dia kata. Mak bapak kau lagi celaka. Maka oleh sebab itu kita jangan memaki mak bapak orang lain, maka dibalasnya kembali kepada mak bapak kamu. Di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi kalau memaki mak bapak sendiri. La'anallahu man sabba abahu wa la'anallahu man sabba ummahu. Allah melaknat orang yang memaki bapaknya, dan Allah melaknat orang yang memaki ibu dia. Begitu juga jangan kita maki mak bapak orang lain, dia akan kembali pada mak bapak kita juga. Sama balik kita. Di antara dosa besar bahawa memaki seorang akan dua ibu bapanya. Sembah orang betapa memaki seorang akan dua ibu bapanya. Macam mana bentuk maki kedua bapa? Saya tak pernah maki mak bapak saya, dia kata. Sabdanya memaki seorang akan bapa seorang, maka memaki ia bapanya. Balik. Kita bagi maki bapa orang tu maki mak bapak kita pula. Dia kembali. Islam jaga begitu. Maksudnya memaki seseorang akan bapa seseorang. Dia maki bapa orang. Maka memaki orang tu, bapanya. Celaka bapak kau. Bapak kau memang celaka, dia kata. Dia kembalikan bapak memaki nama dia. Jangan kita cakap benda-benda yang boleh mengembalikan kepada mak bapak kita. Mengembalikan. Dan memaki seorang akan ibu seseorang. Dia maki ibu orang ni. Maka memaki orang tu tadi, akan ibunya. Dia akan balik-balik, dia maki pula ibu orang ni. Yani sebab daripada itulah, seperti ia memaki akan dua ibu bapanya sendiri. Nampak dia? Jadilah seperti dia memaki ibu bapa dia sendiri. Jangan kita nak maki orang lain. Kena jaga begitu. Kata Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi. Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim di kalangan mazhab Hanafi. Nama beliau ialah Abu Lais Nasr ibn Muhammad Hanafi Samarqandi. Meninggal dunia pada tahun 375 Hijriah. Ulama lah. Imam Abu Lais
As-Samarqandi, seorang ulama yang alim di kalangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Dan beliau telah mengarang banyak kitab. Di antara tafsirul Quran. Dan beliau mengarang kitab berkaitan tentang akidah. Umdatul Aqaid nama dia. Mazhab Hanafi ini cenderung dengan aliran Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Oleh sebab itu, mazhab Hanafi ini, mereka akidah dia Maturidiyah. Di antara kitab beliau, Bustanul Arifin. Kita ini telah diterjemahkan. Tak silap saya, Ustaz Sofwan namanya. Allah yarhamu, Ustaz dah meninggal. Lama dah, zaman saya sekolah dulu lagi. Kitab ni telah diterjemahkan. Nama kitabnya Bustanul Arifin. Tapi cetak sekarang ni saya mungkin tidak diulang cetak. Bustanul Arifin pun baik dipelajari. Kitab tu dalam bahasa Arab lebih kurang tebal ni. Bustanul Arifin karangan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Imam besar kita baca Bustanul Arifin itu Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi juga mengarang kitab Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. Dan Imam Abu Lais Samarqandi juga mengarang kitab Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. Dan di antara kitab yang dikarang oleh Imam Abu Lais Samarqandi, Khazanatul Fiqhi. Khazanah. Ini kitab fiqh. Di antara kitab beliau lagi yang cukup baik, Nawazilul Fiqh. Iaitu fiqh semasa. Fiqh semasa. Fiqh semasa. Dinamakan Nawazil karangan beliau. Di antara paling masyhur, ramai orang baca di Malaysia ni, di Melaka pun ramai orang baca Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Karangan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang alim. Beliau telah menyebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Menyebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Apa Syekh sebut? Saya tengok kita. Ditanya orang apabila mati dua ibu bapanya, padahal murka keduanya. Seorang anak ni, mak bapak dia dah meninggal dunia. Masa ibu bapa dia masih hidup, dia ni, anak derhaka. Sekarang, dah mana-mana dia lari, tahu-tahu mak bapak dah meninggal dunia. Ataupun balik kampung, tengok-tengok, mak bapak dah meninggal. Macam mana? Ada peluang tak dia nak jadi anak yang saleh? Ataupun mak dah sakit, dia pun tak peduli, dah meninggal, barulah dia berubah. Lepas mak meninggal tu, perubahan drastik berlaku kepada dia. Dia nak jadi orang baik. Dulu mak dia kata, ayah dia kata, berambus kau, aku tak mengaku kau anak aku. Lebih baik kau mati. Ayah dan ibu tak mengaku dia anak derhaka. Lepas ayah dan mak meninggal ni, berubah dia. Ada peluang tak nak jadi anak yang soleh? Apa Tuan Syekh jawab? Padahal murka keduanya. Mana mak bapak ni marah kat dia. Bagi anak, adakah dapat bagi anak meredakan bagi keduanya, kemudian daripada mati keduanya? Ada peluang tak? Ibu bapa yang sudah meninggal dunia ni meredai, maafkan dia. Macam mana dalam kubur? Boleh reda tak? Adakah perlu berguling-guling kat kubur? Betul. Allah kasih, begitu contohnya. Adakah begitu? Ataupun adakah kaedah yang lain? Maka Syekh menjawab, qila lahu na'am. Yurdihima bisalasati asya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin menyebut, qila lahu, dijawab bagi na'am, yurdihima bisalasati asya. Bisalasati asya. Dia kata bahkan meredakan dengan 3 perkara. Kalau buat 3 perkara ni, insya-Allah ibu bapa yang dah meninggal dunia akan memaafkan kamu dan redha kamu. Yang pertamanya bahawa adalah anak itu saleh pada dirinya. Kena berubahlah. Kalau jumpa dengan Tok Imam,
Macam mana Tuan Imam, saya ni sejak ayah mak dah meninggal ni, Allahu Akbar. Saya nak berubah lah Tuan Imam. Orang baca Yasin, saya tak tahu baca Yasin. Tak tahu nak apa nak bagi kat mak bapak ni. Tak tahu nak bagi apa. Nak baca Yasin, bagi surah Yasin, tak tahu nak baca. Orang bagi surah Yasin, jadi dia. Mulut baca bismillah, bismillah, bismillah. Itu jalan. Kalau nak juga berubah, nak jadi anak soleh, nak aku maafkan kamu kena berubah sekarang. Belajar, gitu. Tak tahu mengaji, belajar daripada ba, ta, ba, sa, ba, ta, gitu. Belajar. Daripada awal sehingga boleh baca Quran, sehingga boleh pandai semayang. Jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Kerana bahawasanya tiada ada yang terlebih kasih kepada keduanya daripada salah anaknya. Tiada yang terlebih disukai oleh ibu bapa melainkan anak itu saleh. Kalau dalam bahasa Arab menyebut an yakunal waladu salihan fi nafsihi li'annahu la yakunu syai'un ahabba ilaihima min salahihi. Memang dia terjemah salah daripada kebaikan anak yang ditinggalkan. Itulah yang ditagihkan oleh ibu dan bapa yang di dalam kubur. Kalau anak dia jadi baik, insya-Allah. Anak ni jadi baik, insya-Allah. InsyaAllah. Dulu ayah saya kata masa dia mengaji kat Kedah tu, ada seorang kat sahabat dia ni memang jahat. Jahat. Tapi dia mengaji. Mengaji pondok. Jahat, budak pondok dia bukan semua baik. Dia berantu. Dia ada gelaran ni, saya tak ingat dah. Dah tu, bila dia mengaji tak lama kan, mengaji tak lama, dah tu buat perangai kat pondok, kena buang pondok. Balik kampung, ialah jahat. Mak bapak dia halau dia. Satu hari, dia nak dia sedar kan, sedar. Dia balik kampung, tengok mak bapak dia meninggal dunia. Meninggal dunia. Dia tanya, mana kubur ayah dia? Tunjuk, orang kampung tunjuk. Tunjuk. Oh, dia memang sedar. Tapi sebab dia ada basic agama kan, dia berubah. Arwah ayah saya kata, tiba-tiba orang kampung dengar bunyi azan lain daripada orang lain. Rupanya Mamat ni yang azan. Selalu orang kampung azan macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang kampung dulu kan, Allah, gitu. Style orang kampung dulu azan. Pasal tak je beriat. Tiba-tiba contohnya orang muda ni lain pula azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai lagu ras kena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai. Lagu lain daripada lain contohnya. Tengok-tengok, kau kan. Berubah dia. Dan sehingga dia jadi imam. Dia sezaman dengan arwah ayah saya dulu. Dan dia berubah. Memang berubah betul. Dan orang kampung boleh menerima kehadiran dia. Lama-lama dia jadi guru pula mengajar. Sebab dia asalnya ada basic. Boleh contohnya, boleh mengajar baca kitab Jawi ni dulu mengaji dah. Hidayatus Sibyan. Ini memang tahap biasa orang mengaji ni. Pondok ni, Hidayatus Sibyan. Monitor Musalli. Faridatul Faraid. Ni kitab basic. Ngajilah. Risalah Tauhid ni baru. Risalah ni Tauhid baru. Pondok tak baca Risalah Tauhid ni. Sebab dia bukan kitab lama. Faridatul Faraid. Tinggi sikit, Ad-Durrus Samin. Tinggi sikit, Aqidatun Najin. Itu kira tinggi. Bidayatul Hidayah. Ini semua nipis ni belakang. Mata Umum Barahim. Di antara juga kitab-kitab Safinatun Najah. Itu ringkas-ringkas tu. Belajar PK, Safinatun Najah, terjemahan Jawi lama. Baba baca sini kan. Surah Ustaz Sudin. Safinatun Najah. Ini semua kitab-kitab lama. Alhamdulillah Syekh ni, dia kata berubah. Berubah. Dia tahu macam mana nak berubah. Dia tahu cara
nak berubah. Kalau mamat yang sekarang ni contohnya, dia tak ada basic agama, dia sedih mak bapak dia meninggal dunia, tapi dia tak tahu cara nak berubah. Wah, teringin mau jadi baik, dia kata. Tapi tak tahu, dia kata. Tak tahu. Seronok tengok mengaji, dia kata. Dia tengok-tengok. Macam mana nak baca? Lama-lama jadi makfid balik. Sebab dia tak tahu macam mana nak berubah. Berbeza kalau orang ada asas, kalau dia nak berubah, dia tahu cara nak berubah. Sebab dia belajar dah cara semayang, dia tahu baca Quran, dia tahulah baca-baca kitab-kitab sikit-sikit ni, insya-Allah dia boleh berubah cara. Tapi kalau dia tak ada basic, maka kena hendaklah dia belajar. Dia bermula daripada awal, iqra, belajar kitab-kitab ni, insya-Allah bila dia berubah begini, mak bapak dia yang dalam kubur ni insya-Allah akan redakan dia. Akan redakan dia. Yang kedua dia kata. Yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan kedua, bahawa ia menghubungkan qarabah bagi keduanya dan kekasih bagi keduanya. Contohnya, dia menghubungkan hubungan silaturahim dengan kaum kerabat ibu bapa dia. Jeffrey tak balik kampung, ayah dah tak ada, Ustaz. Mak pun dah tak ada. Pakcik ada? Ada. Alah, pakcik biarlah dia. Tak pernah tengok dah. Pakcik tak nak tengok, makcik dah tak nak tengok. Macam mana mak bapak ni nak rasa. Sedangkan pakcik ni adalah adik-beradik yang paling rapat dengan arwah ayah. Makcik ni adalah adik-beradik yang paling rapat dengan arwah ibu. Pakcik ni adalah adik-beradik yang paling rapat dengan arwah ibu. Kalau kita teruskan hubungan silaturahim, ibu bapa yang sudah meninggal dunia ni, dia seronok, reda, roh ni diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kedudukan anak yang ditinggalkan. Allah izinkan. Allah izinkan. Yang disebut dalam kitab, contohnya Syarhus Sudur li Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, menyatakan bahawa sesungguhnya Allah mengizinkan roh ini melihat kepada anak-anak yang ditinggalkan. Di antara riwayatnya, iaitu 1 minggu diizinkan. Tak silap saya hari Khamis malam Jumaat diizinkan oleh Allah. Nanti kita baca hadis tu pada pengajian akan datang. Sebab orang tak tahu betul ke tak betul, saya bacakan riwayat dia nanti. Bahawa Allah izinkan. Bila dia tengok anak ni, anak yang baik, Allahu Akbar, dia redha. Dia redha. Sama lagi kita kata. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan juga kawan-kawan yang baik dengan arwah ibu ataupun arwah bapa semasa mereka hidup, dia teruskan hubungan silaturahim. Balik-balik cuti pergi ziarah, dia kata pakcik ni kata, aku ni dulu rapat dengan ayah kamu, gitu. Makcik ni kata, Allah, kau datang rumah aku, teringat arwah mak kamu. Begitu. Dia pun suka kerana. Dia seronok kerana menghubungkan silaturahim. Dulu makcik ni lah banyak tolong. Makcik ni lah banyak tolong. Kita masa kecil-kecil, dia lah banyak tolong sebab dia rapat dengan arwah ibu. Dialah yang paling rapat dengan arwah ayah. Dia banyak tolong. Banyak tolong. Macam-macam bagi. Kalau kita sambungkan hubungan silaturahim ini, ibu bapa kita dia redha insya-Allah. Dan yang ketiga, bahawa ia meminta ampun. Hari-hari kena berdoa ke Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa dia. Minta Allah ampunkan dosa ibu bapa. Dan berdoa bagi keduanya. Dan doakan kepada kedua ibu bapa. Jangan tinggalkan doa kepada kedua ibu bapa. Doa kedua ibu bapa jangan ditinggalkan, terutama lepas sembahyang. Dan memberi sedekah diniatkan bagi keduanya. Nampak ni? Bila kita bagi sedekah, maka hendaklah diniatkan untuk kedua ibu bapa. Kedua ibu bapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca dalam kitab Fatawal Janaiz, fatwa berkaitan tentang jenazah, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Hamani rahimahullah taala. Ni orang selalu tanya, kita baca Quran, kita niatkan
pahala Quran ni disampaikan kepada arwah ibu dan bapa kita kalau sudah meninggal dunia ataupun dia masih hidup, boleh ke tak boleh? Saya bacakan dalam bahasa Arab dia. Wa idza kanat qira'atul Quran alaihi min waladih. Apabila baca Quran ini ke atas ibu atau ayah yang dah meninggal dunia, min waladihi, daripada anak dia. Au mimman huwa man nasaluhu, ataupun daripada keturunan dia, zuriat dia. Contohnya, cucu kita baca Quran nak dihadiahkan pada nenek, datuk, opah dan sebagainya. Fa innaha tasiluha atau fa innaha tasiluhu manafi'uha. Maka akan sampailah pahalanya segala manfaatnya. Sebab apa? Li'annaha min waladin salihin. Kerana ia termasuk anak yang saleh. Anak yang saleh. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi. Sebaik-baik sesuatu yang dimakan oleh lelaki daripada usahanya, wa innal walada min kasbihi, dan anak daripada usaha anak dia. Contohnya, kalau hidup sekarang ni, kita dapat nafkah daripada anak kita. Anak kita bagi duit tiap-tiap bulan. Ini yang terbaik. Itu yang nampak. Apatah lagi yang tak nampak, seperti bacaan Quran, sedekah, walaupun kita sudah meninggal dunia, itu adalah terlebih baik yang dia dapati. Terlebih baik yang didapati. Ini hujjah para alim ulama yang mengatakan sampai. Wa qira'atul Qur'ani bihadratih. Baca Quran, mak bapak ni, wa huwa hayyun, masih hidup. Macam kita sekarang ni. Ada yang ibu bapa masih hidup, baca Quran. Lama, ada kata, macam mana? Dapat pahala? Ya. Li'anna lissami ajran mislal qari 10 hasanatin bikulli harfin. Lamma yamut yantafi'u biha. Sekarang dia hidup, anak baca Quran bagi kepada ibu dia, besok bila meninggal dunia, apa yang diberi sekarang ini memberi manfaat. Lamma yamut yantafi'u biha aidan. Bila dia mati akan dapat manfaat. Sekarang mau apa hidup kan? Kita bagi. Mati besok dia mendapat manfaat apa yang telah diberikan ketika hidup ini oleh anak dia. Allahu akbar. Allah tidak akan sia-siakan. Allah tidak akan sia-siakan. As-sadaqatu 'alal mayyit wa qira'atul Quran. Sedekah atas mayat dan membaca Quran. Baca Quran. Sesungguh sedekah yang telah dihadiahkan oleh orang yang hidup kepada si mati. Kepada si mati. Idza kanat hadhihi sadaqah min malin mayyit wa kasbihi. Kalau sedekah ini daripada harta si mayat dan usaha dia, wa kana qad awsa biha qabla wafatih, dan dia telah berwasiat sebelum dia mati, au habbasa aslaha, ataupun diwakafkan, naffazahal warasah ba'da mautihi. Ahli waris kena tunaikan. Kena tunaikan. Ayah kalau meninggal dunia, ni dia. Tolong sedekahkan. Kena tunaikan. Ataupun dia wakafkan sesuatu. Dan ini akan jadi sedekah jariah berdasarkan hadis Nabi SAW. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya melainkan 3. Sedekah jariah, ilmu yang dinafaatkan, dan anak yang soleh sentiasa mendoa ke atasnya. Yang kedua dia kata, idza kanat hadhihi sadaqah min mali banihi. Kalau sedekah ini datangnya daripada anak-anak si arwah. Zukur awil inas, lelaki ataupun perempuan, al-mukallafaini ataupun al-mukallafina, dua mereka ini semuanya mukallaf. Fahadhis sadaqatu aidan la khilafa bainal muslimin fi jawaziha. Sepakat para ahli ulama kata harus. Wantifa'ul mayyit biha, dan mayat ini akan mendapat manfaat. Mana dalil? Dalil. Lima warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana terdapat sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya.
Dan lain daripadanya, sesungguhnya Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu an. Nama sahabat ni ialah Sa'ad ibnu Ubadah. Tuwfiyat ummuhu. Mak dia meninggal dunia. Wa huwa ghaibun fi ghazwatin ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia tak ada di sisi ibunya ketika meninggal dunia kerana bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam medan peperangan. Balik-balik mak dia meninggal dunia. Masa meninggal tak ada di sisi dia. Falamma qadima ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Bila dia pulang, dia tengok mak dah meninggal dunia. Macam mana ni? Dia pun terus berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan satu soalan. Hal yanfa'uha an atasaddaqa anha? Adakah memberi manfaat sesuatu yang kusedekahkan pahalanya diserahkan kepada, dihadiahkan kepada ibuku yang dia meninggal dunia ni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya. Fatasaddaqa anha Sa'ad bihaitin. Maka Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu an telah mensedekahkan sebidang tanah, iaitu sebidang kebun yang berbuah. Buah pokok-pokok dah berbuah. Ini semua untuk arwah ibu. Sebidang tanah atau sebidang kebun, hadiqah musmirah. Ini sebidang kebun ni yang pokok-pokok dah berbuah, pahala ni untuk si ibu. Allahu Akbar. Hadis ni telah diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, hadis yang ke-1446. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki telah bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, inna ummi iftatalat nafsaha wa araha law takallamtu tasaddaq fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Faqalat na'am. Dia kata, sesungguhnya ibu aku tiba-tiba meninggal dunia. Wa araha law takallamat tasaddaqat. Dan aku berpandangan, aku rasa kalau aku bercakap-cakap, kalau dia boleh bercakap, dia kata, nescaya dia bersedekah. Mana mungkin dia bersedekah, tapi dia tak boleh bercakap kan? Dah meninggal dunia. Macam mana sekarang ni? Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha. Maka dia pun tanya laki ni, sekiranya aku bersedekah untuk ibuku yang sudah meninggal dunia tadi, adakah pahalanya dia dapat? Adakah pahalanya dia dapat? Apa jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala na'am. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Maknanya, tanda kita seorang anak yang saleh ataupun salihah, sekiranya ibu bapa kita sudah meninggal dunia, setiap kali kita bersedekah, kita berniatkan bahawa pahalanya disampaikan kepada ibu bapa yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW dan mengikrarkan, mengiyakan soalan yang telah dikemukakan oleh seorang lelaki tadi. Ya, hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-1388, dan Imam Muslim dalam hadis yang 2326. Yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini dapat manfaatnya. Kita bincang berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita buat sekarang ni, selama ini sedekah niat pahala sampai, ianya ada warid, ada sumber hukum, sumber dalil daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar, cukup setakat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في الصلاة ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا عودي ليخضر منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.